Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada semua anak-anak pelajar dan rakan-rakan penonton sekalian. Selamat datang ke Perlis Tuition Online Perlis Mengaji. Baik, pada hari ini anak-anak pelajar bersama dengan saya Cikgu Asman bin Ali daripada SMK Kuala Perlis, dan kita bersiaran secara langsung ataupun secara live dalam Facebook Suara Sunnah Jaib dan Facebook GPM Perlis. Okey, pada hari ini kita akan berbincang lagi satu topik di dalam matematik tambahan, iaitu saya pilih topik tingkatan 4. Sebab topik pelajar tingkatan 4 ni belum lagi boleh ke sekolah. Jadi saya pilih dalam topik salah satu topik yang tempat, iaitu KSSM bab yang ke-9, topik penyelesaian segi 3. Ini bab yang ke-9. Okey, sekejap lagi kita akan bincang dan kita akan teroka tengok apa yang ada di dalam bab ini, apa yang dia nak ceritakan, dia nak sampaikan. Kita akan cuba teroka tengok. Kita akan teroka sama-sama. Okey. Baik. Sebelum tu, kita tengok dulu isi kandungannya di dalam topik ni. Di dalam topik ni ada 4 perkara semuanya yang kita nak belajar. Yang pertama berkenaan dengan petua sinus, yang kedua petua kosinus, yang ketiga luas segitiga, iaitu 3 ni sangat penting untuk kita faham macam mana dia boleh dapat petua ni, dan luas segitiga tu macam mana rumusnya dapat diterbitkan. Yang itu yang saya akan fokuskan. Okey, untuk petua sinus pula, saya akan cuba, kita akan takrifkan sekejap lagi petua kosinus. Petua sinus macam mana boleh dapat, dan petua kosinus pula kita akan takkidkan. Takkidkan ni maknanya kita akan cuba membuktikan ataupun mengesahkan kebenaran petua kosinus ni. Okey, kemudian luas segitiga. Okey, macam mana kita nak terbitkan rumus luas segitiga? Okey, luas segitiga ni kesemuanya dia melibatkan segitiga yang bukan segitiga bersudut tegak. Okey. Yang keempat adalah aplikasi kesemua tadi itu untuk nak menyelesaikan satu masalah. Okey. Kita kena faham tiga perkara yang di atas dulu, kemudian baru boleh pergi kepada aplikasinya. Kalau di atas tiga-tiga tu kita tak faham, jadi kita tak boleh nak teruskan dengan aplikasi itu. Okey. Yang itu saya nak cuba sampaikan ataupun kita try buat sama-sama dekat sini. Okey. Baik, yang seterusnya yang ini sedikit kalau dalam ini saya ambil dalam buku teks, ya. Dalam buku teks tingkatan 4, dalam buku teks ini. Okey. Jadi anak pelajar yang ikut cara live sekarang ni boleh guna buku teks, ya.
Yang ini sedikit kita boleh katakan sebagai haluan minat kita lah. Okey. Yang berkenaan dengan sejarahnya dulu. Okey. Okey, baik. Ini untuk maklumat saja. Okey. Dekat sini seorang ahli astronomi dan ahli matematik. Nama dia Abu Wafa Muhammad ibni Yahya ibni Ismail Bukhzani. Okey. Daripada tahun 940 Masihi hingga ke 997 Masihi. Jadi jangka hayat dia kat sini lebih kurang 57 tahun. Beliau adalah seorang ahli astronomi dan ahli matematik Persia. Abu Wafa ni telah mempelajari trigonometri di Iraq pada tahun 959 Masihi dan telah mengembangkan beberapa teori penting terutamanya dalam bidang geometri dan bidang trigonometri. Okey. Maknanya bab penyelesaian segitiga ni ada dua bidang yang kaitan. Yang pertama trigonometri, yang kedua geometri. Okey. Dia akan gabung dua bidang ni untuk nak membentuk satu petuah yang lain ataupun 1, 2, 3 dan seterusnya lah. Okey. Dan untuk maklumat lanjut belajar boleh scan. Ini untuk haluan minat kalau nak teroka ilmu lagi, nak tahu lagi sebelum anak-anak belajar apa yang isi terkandung dalam penyelesaian segitiga ni, boleh tengok, boleh scan dekat dalam buku teks ada situ. Okey. Baik. Perkara yang kedua, ini nak belajar selalu tanya. Kalau dia belajar matematik, dia akan tanya, matematik ni digunakan untuk apa? Apa kaitannya? Kerana dia tak tahu pun, dia cuma belajar saja. Okey, untuk yang ni, apakah signifikan bab ni? Apa kaitan, apa pentingnya yang kita belajar bab ni? Okey. Baik, terdapat pelbagai bidang menggunakan segitiga untuk menyelesaikan satu-satu masalah. Okey. Contohnya dekat sini ada 3 saja yang saya ambil, iaitu bidang astronomi. Dalam bidang astronomi macam mana kita nak menggunakan konsep segitiga untuk mengukur jarak antara bintang. Okey. Bintang jauh kan? Okey. Dia guna konsep ni lah. Okay. Baik, yang kedua, bidang geografi. Dia menggunakan penyelesaian segitiga untuk mengukur jarak antara tempat. Okey. Baik. Yang ketiga, bidang satelit, menggunakan segitiga dalam sistem pandu arah satelit. Okey. Dalam bidang-bidang ni, contoh saya bagi kat sini ni, mungkin kita tak perasan. Mungkin kita tak perasan yang kita telah menggunakan konsep yang kita dah belajar di semasa dalam 3/4 ataupun yang kita dah belajar penyelesaian segitiga. Okay. Mungkin tak perasan, tapi dia ada gunanya dekat sini. Okay. Ini cuma konsep yang kita belajar. Okay. Kalau nak serukan bidang ekonomi, astronomi tu kena sambung belajar lah. Okay. Saya bagi contohnya. Okay. Kalau yang ni dalam sektor pembinaan. Kita fikir tengok macam mana seorang arkitek dapat membina sebuah rumah ataupun yang ni macam chalet lah kan, berbentuk segitiga. Cantik kat sini lah. Dan macam mana dia nak ukur tinggi untuk sini mana tu. Okey. Takkan nak tarik tali tip sampai ke atas, ukur tinggi. Untuk nak lukis plan tentu ada kaedah-kaedahnya. Dan salah satunya adalah misalnya segitiga lah. Dan macam mana kita nak nak ukur luas segitiga? Apa maklumat yang kita perlu untuk mengukur luas bentuk depan tu, segitiga tu? Okey, ini contoh. Ini pun sama, sambungan yang tadi. Okey, ini bagi seorang arkitek taman. Macam mana dia nak letakkan rumput ni? Okey, ini berbentuk segitiga. Macam mana dia nak ukurkan luas ni? Jadi berapa banyak
berapa kaki persegi umput yang dapat kita letakkan kat dalam ni, ataupun umput yang akan digunakan. Ini pun bentuk segitiga juga. Okey. Ini dia menggunakan konsep segitiga. Okey. Seterusnya ini bintang, dia bentuk segitiga. Ini dalam bidang astronomi. Okey. Dan seterusnya satelit. Okey. Kalau tengok sini bentuk satelit ni, okey, 1 2 3 4. Satelit ni dia membentuk segitiga kat sini. Okey, macam mana kita nak kira jaraknya daripada satu satelit dan satu satelit. Okey. Yang tu kita menggunakan semua perkara ni kita boleh gunakan konsep dalam penyelesaian segitiga untuk kita nak mengukur jarak yang ni ataupun sudut yang terbentuk dekat sini. Okey. Baik. Seterusnya kita tengok apa pengetahuan sedia ada kita dalam bab segitiga. Okey. Yang ini amal pelajar sedia maklum. Kalau masuk je dari tempat, okey, ini sebut saja teorem Pythagoras. Ini teorem yang paling famous sekali. Okey, teorem Pythagoras. Ini bentuk segitiga. Ini sisi A, sisi B, sisi C. Okey, ini bagi segitiga bersudut tegak. Kalau bersudut tegak, kita boleh menggunakan teorem Pythagoras. Jadi A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey, biasanya dia guna rumus macam ni. Okey, punca kuasa 2. Kalau tak guna punca kuasa 2, kita guna yang atas pun boleh. Lagi senang. Yang ini adalah untuk nak mencari panjang sisi. Panjang sisi, kalau saya labelkan ini dengan bucu A, sini bucu B, sini bucu A, maknanya jarak daripada A, B ke C lah. Panjang sisi sama dengan jarak. Okey. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah trigonometri. Okey. Iaitu nisbah trigonometri. Yang ini pun sama juga. Bagi segitiga yang bersudut tegak. Ini Okey, ini bagi segitiga bersudut tegaknya. Okey. Okey, saya ambil ini sebagai contoh, sebagai sudut dekat sini. Maknanya sisi yang bertentang dengan sudut ni sebagai sisi yang bertentangan. Bersebelah dengan sudut ni sisi yang bersebelahan. Yang paling panjang sekali adalah kita panggil sebagai hypotenuse. Ini memang pelajar sudah sedia maklum. Okey, jadi kita gunakan nisbah trigonometri sin theta. Okey, ini sudut saya label dengan theta. Okey, sin theta sama dengan O adalah opposite, bertentangan. Opposite per hypotenuse. Kemudian cos theta adjacent, bersebelahan per hypotenuse. Tangent theta opposite per adjacent, bertentangan per dengan sebelah. Okey, ini nisbah trigonometri. Memang pelajar sedia maklum. Okey, dia nak mencari apa ini? Ini dia nak mencari sudut dan panjang sisi. Okey, sudut dan panjang sisi. Macam ni. Tadi untuk yang teorem Pythagoras mencari panjang sisi. Okey, kalau yang ni cari sudut dan panjang sisi. Panjang sisi kalau daripada satu point dia dipanggil sebagai jarak. Okey. Okey, ini contohnya Okey, ini contoh nak cari tu panjang sisi ini x. Okey, kita boleh gunakan nisbah trigonometri. Okey. Saya cepatkan sikit. Okey, kita dapat ini. Ini kita guna tangent. Okey. Okey. Ini yang kedua. Yang kedua nak mencari sisi yang paling panjang sekali, saya gunakan cos. Okey. Kat sini. Baik. Dan seluruhnya, okey, kita nak mencari sudut. Mencari sudut, saya gunakan sin kat sini. Sebab apa sin? Yang ada maklumat ada 3 bertentangan dengan sudut tu. Sudut yang bertentangan adalah, sisi bertentangan adalah 3. Jadi 3/6 sama dengan sin theta. Okey. Ini kita dapat sama dengan 30 darjah. Okey. Baik. Yang tu maklumat yang ada dalam ataupun pengetahuan yang sedia ada dalam kita lah. Sebab yang tu semua kita dah belajar, itu teorem Pythagoras dan nisbah trigonometri. Tapi itu semua adalah untuk segitiga yang bersudut tegak.
Bagaimana pula kalau dengan segitiga yang bukan bersudut tegak? Segitiga ada banyak jenis. Nah, dia segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga bersudut tegak, segitiga bersudut cakar. Okey. Baik. Saya akan tunjuk kat sini. Yang ni kita dapat selesaikan. Kalau dia bersudut tegak, kita boleh cari sudut dan kita boleh cari dia punya panjang sisi. Kalau dia tak bersudut tegak, boleh tak kita guna trigonometri, nisbah trigonometri ataupun teorem Pythagoras? Saya tunjuk kat sini. Okey. Ini satu segitiga yang tak sama sisi. Nah, kalau kita tengok ada kat sini pun, okey, saya labelkan sini dengan bucu A, bucu B, bucu C. Nah, maknanya kat sini sisi ni ada 3 sisi ni tak sama panjang. Nah, jadi boleh tak kita guna nisbah trigonometri dan teorem Pythagoras untuk kes ini, untuk nak mencari sudut ataupun panjang sisi? Tak boleh. Nah, sebabnya dia bukan bersudut tegak. Nah, jadi tentu ada kaedah yang lain untuk kita nak selesaikan ataupun nak mencari panjang sisi dan sudut dekat sini. Okey. Baik, saya labelkan dulu. Ini bucu A, ini sudut A. Ini bucu B, ini sudut B. Ini bucu C, ini sudut C. Okey. Ini sudut A. Sisi yang bertentang sudut A, saya label dengan A. Sisi yang bertentang dengan sudut C, saya label dengan C kecil. Okey. Sisi yang bertentang dengan sudut B, saya label dengan B. Okey. Baik. Macam ni. Kita nak cari C, tahu A, tahu B, tahu sisi A. Boleh tak guna teorem Pythagoras? Tak boleh. Nah, jadi macam mana kita nak buat? Okey, baik. Jadi kita gunakan dekat sini. Nak guna juga konsep dalam teorem Pythagoras tu. Okey. Saya bina satu garis dari B ke garis AC berserenjang dengan AC. Jadi saya dapat satu sudut tegak dekat sini. Bila saya dapat satu sudut tegak, ini saya label dengan bucu D. Okey, jadi kita akan dapat sekarang segitiga A, B, D adalah bersudut tegak. Nah, okey. Jadi saya label sini dengan H panjangnya. Okey, sekarang kita dapat dua segitiga bersudut tegak, iaitu A, B, D dan B, D, C. Dekat sini. Okey, jadi kita bolehlah guna konsep teorem Pythagoras ataupun nisbah trigonometri tadi. Okey, baik. Macam mana guna konsep? Sini H bertentang dengan sudut A. Bertentang apa? Sin. Okay. Jadi sin A sama dengan H per C. Yang paling tinggi kan? No? Yang paling panjang. C. Hypotenuse-nya. Okey. Jadi saya dapat katakan kat sini H sebagai perkara rumusnya C darab sin A. Okay. Untuk segitiga yang kedua pula, BDC, sudut C, bertentangnya adalah H. Jadi sin C sama dengan H per A. H per A. Jadi H dekat sini sama dengan A darab sin C. Okey. Sini H, sini H. Nah. Okey, jadi kita dapat katakan ini dengan ini adalah sama. Nah. Jadi kita dapat buat kesimpulan dekat sini. Sin saya ambil bawah lah. A darab sin C sama dengan C darab sin A. A besar, C besar, A besar ni adalah
sudutnya. Okey. Jadi kita dapat katakan, kita selangkan sini, A per sin A sama dengan C per sin C. Inilah sisi per dengan sin A, sudut C per sin C, ini sudut. Okey, sudut saya label ada tanda degree lah, senang. Okey, baik. Kita dapat padamkan dekat sini. Nah. Okay, sebab maklumat asalnya ini tak ada. Nah, H dan D tu kita labelkan. Maksudnya kat sini. Jadi kesimpulan yang kita boleh dapat katakan dekat sini, maknanya A per sin A sama dengan C per sin C sama dengan, kalau B kita akan dapat B per sin B. Okey. Kita akan dapat satu rumus dekat sini. Nah, rumus ni kita panggil sebagai petua sinus. Sebab apa petua sinus? Kita menggunakan nisbah trigonometri sin dekat sini. Okey. Nah. Baik. Boleh terbalikkan. Nah. Kalau kita nak cari ini panjang sisi. Ini sudut. Kita boleh terbalikkan nak cari sudut. Okey. Ataupun sin A darjah per A. Sin A darjah per A. Kalau B pula, sin B darjah per B. Atau pula sama dengan kalau C, sin C darjah per C. Okey. Ini petua sin. Nah. Petua sinus. Kita boleh guna kat sini. Okey. Contoh soalan dia dekat sini, nah. Contoh soalan dia. Saya ambil satu contoh. Contoh. Dia bagi rajah macam mana? Okey, ni segitiga. P Q R. Okey. Sudut yang dia bagi kat sini adalah sini 48 darjah, sini 80 darjah. Dan ada satu lagi sudut dia bagi, sisi yang dia bagi sini 14.3. Ha? Dia suruh cari nilai sisi X yang ni. Kita boleh guna petua sin dekat sini. Nah, macam mana kita nak guna? Yang ni kita guna. Okey, kita cari ini kan. Sisi kan. Sisi dari mana? Yang ni. Okey, jadi sisi X per sudut depan dia apa? 48. Okey, per sin 48 darjah. Sama dengan yang mana yang kita tahu kat sini? Sisi mana kita tahu? Ini 14.3 per sin sudut depan dia 80 darjah. Okey. Cukup sampai itu. Ini kita bentuk satu persamaan dan kita boleh selesaikan persamaan tu. Jadi kita dapat X sama dengan 14.3 per sin 80 darjah darab sin 48 darjah. Okey. Ini kita pakai aja kalkulator. Jadi kita akan dapatlah jawapan dia. Iaitu jawapan dia sama apa? Okey. Jawapan ni kita dapat 10.791. Okey. 10.791. Okey. Yang ni kalau dia kalau ini unit cm lah. Okey. Baik. Contoh yang kedua. Okey. Contoh yang kedua nak cari sudut. Okey. Contoh yang kedua sini sudut dia 55.5. Tak melekat pula. 55.5 sudut kat sini. Sini tu sisi dia 7.05. Okey. Sini sisinya 6.2.
Okey, nak cari sudut kat sini. Ini dia nak cari sudut. Kat sini. Okey, kalau nak cari sudut, kita guna mana? Ini pun boleh, ini pun boleh. Yang mana lagi senang? Ini. Sebab dia cari sudut. Sudut. Sin sudut. Okey, sin. Okey, sekarang sin sudut apa yang kita nak cari? X darjah. Dekat sini. Ha? Per dengan sisi bertentang dengan dia adalah apa? 7.05. Sama dengan, okey, kita tengok pair dia kat sini pula. Pair dia apa kat sini? Sisi yang mana? Kena mula pada sudut dulu. Okey, sudut ini tahu kan? Sin 55.5 darjah per dengan 6.2. Okey. Dapat situ. No? Okey, dapat bentuk satu persamaan kat sini. Jadi maknanya dekat sini kita nak cari sin X darjah sama dengan sin 55.5 per 6.2 darab 7.05. Okey. Ini kita akan dapat, alamak tak muat lah, tak apalah. Jadi sin X darjah sama dengan, kalau kita selesai itu kita akan dapat 0.9371. Okey. Jadi nak dapat X darjah, kita kena shift sin 0.9371. Dapat tak? Ha? Okey. Dan seterusnya kita shift sin tu, shift sin 0.9371, kita akan dapat 69. Nak kira dulu noh. 9.57. Okey. Baik. Jadi nanti untuk nak menjawab soalan peperiksaan, kalau dia selalunya topik penyelesaian segitiga ni dia akan masuk dalam kertas 2 bahagian C, topik aplikasi. Topik aplikasi dia ada soalan yang, satu soalan yang panjang, nilainya 10 markah, jadi dia ada A, B, C. Nah, kalau yang ini kamu gunakan untuk soalan A, kalau boleh jangan bundarkan terlalu awal. Okey, biarkan 2 tempat perpuluhan ataupun 3 tempat perpuluhan. Nah, kalau bundar terlalu awal, nanti kita akan guna jawapan ni untuk soalan B, guna jawapan ni untuk soalan C, dia akan lari sikit jawapan yang last sekali. Nanti kalau dia lari sikit, dia tak masuk dalam julat jawapan yang dikehendaki, tak dapat markah. Jawapan betul, tapi kesilapannya bundar terlalu awal. Okey. Ini penggunaan rumus sin. Okey. Baik. Untuk yang kedua pula. Tadi ini petua sin. Yang kedua kita tengok petua kosinus. Okey, yang kedua adalah petua kosinus. Okey, saya ambil contoh segitiga tak sama sisi macam tadi. Yang ini untuk kes ni dia digunakan untuk segitiga yang sisi tiga-tiga tu memang tak sama. Okey, saya label sini adalah bucu A, sini bucu B, sini bucu C. Okey. Maknanya sini adalah sudut A, sudut C, sudut B. Bertentang dengan sudut A, sisi A, ini sisi B, ini sisi C, tentang sudut C. Okey. Sama macam tadi juga untuk nak menggunakan konsep teorem Pythagoras ataupun trigonometri, kita kena bina satu garis yang berserenjang dengan dari B ke garis AC.
Garis ni saya label dengan H. Okey. Sekarang kita nak terbitkan ataupun nak takkidkan petua kosinus. Okey. Baik, sini saya label dengan D. Baik. Dari A ke D, kita tak tahu. Ini saya andaikan dengan X. A ke D. A ke C, B. A ke D, X. Mana D ke C sama dengan B tolak X. Okay. Ini B tolak X. Kita buat pelan-pelan. A ke D, X. D ke C, B tolak X. Sebab apa? B tolak X. Sebab panjang A ke C adalah B. Tolak X ini, B tolak X lah. Okey. Jadi kita akan dapat tiga sisinya kita label bagi dua-dua segitiga tu. Okey. Ini kita nak guna teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Saya ambil segitiga ABD. Okay, segitiga ABD. Segitiga ABD guna teorem Pythagoras. Sisi yang paling panjang sekali adalah C. C kuasa 2 sama dengan H kuasa 2 tambah X kuasa 2. Okey. Yang ini pula segitiga BDC. Okey, ini saya label segitiga ABD. Okey. Ini segitiga BDC. Okey. Segitiga BDC guna teorem Pythagoras. A kuasa 2 sama dengan H kuasa 2 tambah ini panjang B tolak X. Maknanya B tolak X kuasa 2. Okey. Sekembangkan ini, A kuasa 2 sama dengan H kuasa 2 tambah B kuasa 2 K, B kuasa 2 BX maknanya BX ada 2 tolak 2bx, okey. X kuasa 2 negatif jadi positif X kuasa 2 kat sini. Okey. Ini saya kembangkan. Okey. Masalah dia apa? Ada H, ada X dekat sini. Baik. Macam mana kita nak buang yang tu? Okey. H kuasa 2 boleh dapat dari sini. H kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 tolak X kuasa 2. Okay. Maknanya kita boleh isi dekat situ. Kita ambil ini, label ini persamaan 1, ini persamaan 2. Okay, kita ganti persamaan 1 dalam persamaan 2. Okay, jadi kita dapat sini X kuasa 2 sama dengan H kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2bx tambah x kuasa 2 kat sini. Okey, sekarang H kuasa 2 kita boleh ganti dengan apa? C tolak x kuasa 2. Okey, jadi A kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 tolak x kuasa 2 tambah sambung dia. B kuasa 2 tolak 2bx tambah x kuasa 2. Okey, maknanya kat sini tolak X kuasa 2, ini tambah X kuasa 2. Habis. Yang tinggal kat sini adalah A kuasa 2, C kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2BX. Okey, masalah ada X pula. X kita boleh ambil dari mana? X. Okey, sini X. Sini X. X ni adalah sisi yang bersebelahan dengan sudut A. Bersebelahan nisbah trigonometri apa? Cos. Kita dah boleh katakan cos A sama dengan X per C. Okey. Jadi X sama dengan C darab cos A. Okey. Jadi kita dapat katakan kat sini A kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2B ganti dengan ini. C cos A. Okay. Ini kita panggil apa?
Ini adalah petua kosinus. Nah, sebab apa dia dipanggil sebagai kosinus? Sebab kita menggunakan nisbah trigonometri cos kat sini. Nah, petua kosinus. Okey, baik. Kita padam yang ni. Yang ni tadi kita tambah saja kan. Kita cuba tengok kat sini. Okey, padam. Dapat apa di sini? A kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 sama dengan apa? C kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2 BC cos sudut sini. Okey. Jadi maknanya kat sini kalau berdepan, kalau kita nak cari B kuasa 2 sama dengan apa? A kuasa 2 tambah C kuasa 2 cari B. A dengan C. Tolak 2 AC cos apa? Berdepan dengan sudut dia. Berdepan dengan sisi B dalam sudut B. Okey. Kalau nak cari C kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey, sini. Sudut sisi yang apa? Sudut kandung C-nya sini. Sisi A dan B lah maksudnya. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2 AB cos C. Okey. Yang ni kita nak cari sisi. Nak cari sudut pun boleh kat sini. Kalau nak cari sudut kat sini, sudut dia dalam apa? Sini sudut dia. Okey, sudut dia. Kalau sini sudut kita guna ini lah maksud dia. Okey, kita guna ini, maknanya ini 2AB. Okey, saya ambil contoh satu cukup lah. Cos C sama dengan apa kat sini? A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak C kuasa 2. Okey. Jadi cos C sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak C kuasa 2. Okey. Jadi C ni sudut. Sudut C sama dengan shift cos termis 1 per dengan 2AB. Okey, jadi C darjah sama dengan shift cos A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak C kuasa 2 per 2AB. Okey. Ini anak belajar untuk cuba cari untuk bagi sudut apa? A darjah dan B darjah. Macam mana? Boleh dapat. Cuba tengok ini. Okey, kalau untuk ini kita nak cari sudut C. Sudut C. Kita ambil shift cos A kuasa 2 B tambah B kuasa 2 tolak C kuasa 2. Ni sisi dia. Nak cari sudut C sini. Per dengan 2AB. Dan shift cos. Kira yang sebelah dalam ni dulu. Baru shift cos. Okey. Contoh soalan dia. Saya ambil satu contoh sini. Okey. Example 1. Contohnya okey. Sini 15 21 35 darjah. Okey. Sini X. Cari. Nak cari sisi X depan ni. Okey. Ini sisi. Sisi kita guna yang ni. Okay. Yang kita nak cari yang mana? Sini X darjah. X darjah pula. X sama dengan okey. Guna yang ni ada kuasa 2, kan? Ada kuasa 2 di sini. Okey. Kuasa 2 sama dengan okey. Sisi yang pair dia ini ada 2, Ini di sini sisi yang berdepan dengannya. Okey.
21 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. Okey. Tolak dengan 2 kali 21 15 cos. Sudut yang berdepan dengan sisi kita nak cari tu. Ada tak? Dah kan? 35. Okey. Kalau ada tak apa. Kalau tak ada, yang tu kita kena carilah, no? Okey. Jadi yang ni kita kirakan ini, kita akan dapat X kuasa 2 sama dengan 149.9342. Okey. Itu X kuasa 2. Nah, yang kita nak cari sekarang apa? X. Maknanya yang ini kita kena X kena punca kuasa 2 149.9342. Okey. Jadi kita akan dapatlah. Nah, kat sini. 12.245. Okey. 12.245 cm. Okey. Ini pun sama lah. Kita jangan bunda terlalu awal sangat lah. Kalau boleh tinggal pada 2 tempat belahan kan, 3 tempat belahan kan. Sebab kalau bunda kan terlalu awal nanti macam tadilah saya buat tadi. Okey. Yang ni contoh. Baik. Untuk yang kes yang ketiga, kes yang ketiga pula, example yang kedua. Yang ketiga sekejap lagi no. Example yang kedua. Okey. Kalau dia bagi semua sisi 30, 25, 35. 30, 25, 35. Semua sisi dah. Okey. Sekarang dia nak kita cari satu sudut dekat sini. Ini cari sudut kan? Sudut kat sini. Kita boleh guna yang ni. Sudut dia. Okey. Sudut kat sini andaikan sini X. Okey, maknanya sini X darjah. Dia guna rumus ni. Nah. Okey. Sama dengan cos, shift cos okey, shift cos sudut tolak apa tu? Tolak dengan sisi dia. Sisi dia apa kat sini? 25. Okey, tolak 25 darjah. Buat yang tu dulu. 25 darjah pula. 25 kuasa 2. Silap. No? Okey. Kemudian sisi sebelah dia. Ni sudut kandung dia. Sisi sebelah dia adalah 30 kuasa 2 tambah 35 kuasa 2. Okey. Per dengan 2 kali 30 darab 35. Okey. Nah. Kalau kita guna tadi masukkan nilai dalam bagi rumus yang sini, nah dia step dia panjang sikit, nah. Kalau yang ni lagi mudah sikit, nah. Yang ni kita boleh selesai tu. X kuasa 2 sama dengan shift cos. Okey, kita selesaikan terus situ. Kita dapat apa situ? 7143, 0.7143. Okey, kita akan dapat jawapannya. Nah. Shift cos, tekan kalkulator tu, shift cos 44.41. Okey. Nah. Tu. Ini cara nak cari sudut. Okey. Baik. Yang itu petua cos. Baik, yang ketiga adalah berkenaan dengan luas segitiga. Saya akan tunjuk macam mana boleh dapat luas segitiga. Yang ini kita nak cari sudut dan nak cari sisi. Okey. Dan satu lagi, segitiga dia ada luasnya kan? Jadi macam mana kita nak cari luasnya pula? Kalau segitiga sudut tegak senang. Segitiga sudut tegak tu luasnya adalah setengah kali tapak kali tinggi. Tengok tang mana dia sudut tegak tu tinggi dia lah. Okey. Luas segitiga. Okey. Sekarang ni segitiga sudut tegak. Nak cari area kawasan sini ataupun luas A sama dengan 1/2 darab
Tapak base. Ini T tinggi. Darab B, darab T. Ini segitiga sudut tegak. Senang. Tapi kalau dapat satu contoh luas kawasan tu tak membentuk satu segitiga sudut tegak, macam mana kita nak cari? Yang dia bagi sini bucu A, B, C. Okey, sini A, sini C, sini B. Okey, ini boleh andalkan sebagai tapak. Tinggi dia tak tahu. Jadi untuk nak cari luas segitiga, kena andalkan sini. Okay. Luas segitiga ini adalah ini kita padamlah tu. Okey. Kita padamkan ini. Jadi luas segitiga ini adalah 1/2 kali B kali terlupa label. Okey, kita label sini sebagai H kali H. H tak ada yang asalnya. Kemudian baru kita label sini. H ni. Okey. Kalau luas segitiga H yang tak ada, macam mana kita nak cari? Okey. Baik. Kita tahu H adalah satu sisi yang berdepan dengan sudut A. H juga sisi yang berdepan dengan sudut C. Ini segitiga sudut tegak. Baik. Konsep apa kita boleh guna? Iaitu nisbah trigonometri. Okey. H berdepan adalah sin. Sin A sama dengan H per C. Okey, jadi H sama dengan C darab sin sin C pula dah. Sin A. Ataupun kalau yang ini sin C sama dengan H per A. Jadi H sama dengan A darab sin C. Okey. Jadi luas segitiga tak mau melibatkan H. Kita boleh katakan kat sini 1/2 ambil balik ini. B darab H. H ganti dengan ini. C darab sin A. Jadi kita akan dapat apa kat sini? 1/2 BC sin A. Okey. Yang ni tak ada. Terbalik pada asal tadi. Macam ni dah. Segitiga yang bukan sama sisi. Okey, balik pada asal tadi kita dapat ini. Jadi setengah BC sin A. Atau setengah AB. Kalau AB sin apa? Sudut kandung dia sin C. Okey. Ini kita dapat satu rumus luas bagi yang segitiga yang bukan segitiga bersudut tegak. Ini kita boleh guna elemen macam mana bentuk segitiga pun kita boleh guna. Okey. Jadi kita tahu sudut dia dan kita tahu 2 daripada 3 sisi itu. Okey. Baik. Macam mana pula okey. Macam mana pula kalau kita tahu semua sisi? Okey, satgin tu Saya ambil satu contoh yang contoh 1. Okey. Sini 6. Sini okey. Sini 6 dulu, 6. Sini 4.4. Sudut dekat sini adalah 69 darjah. Okey. Boleh cari tak kat sini? Boleh cari kan? Guna petuan ni. Maknanya area kawasan sini sama dengan setengah sisi dia apa? 6 dan 4.4 sudut kandung dia sin 69 darjah. Okey. Boleh dapat tu yang tu. Sekarang kita boleh dapat tu yang tu. 12.323. Okey.
Kalau sini dia cm, sini kita akan dapat cm persegi. Ini sebab dia area luas. Ambil kuasa 2. Okey. Yang tu untuk maklumatnya cukup. Mudah kita boleh cari. Okey. Baik. Untuk satu kes lagi pula. Example 2. Kes ni kita tahu dia punya sisi saja. Silap pula lukis. Okey. Sisi tu 12.3 5.5 9.6. Okey. Semua sisi kita tahu. Okey, yang ni macam mana kita nak buat? Yang ni kita kena cari satu dulu, sama ada sudut kat sini ataupun sudut kat sini, sudut kat sini. Guna apa yang ni? Macam contoh tadi. Tengok balik yang sebelum ni. Untuk nak cari satu sudut, kalau semua sisi kita tahu, ini guna petua cos. Dapat sudut, baru guna example satu petua luas untuk nak guna rumus luas. Dapat satu sudut. Kalau untuk rumus luas ini, kena tahu salah satu sudut baru boleh guna. Dekat sini. Kena tahu salah satu sudut. Tahu ada dua sisi. Sudut kandungnya adalah bagi dua sisi yang kita tahu tu. Kita tahu, baru boleh guna. Kalau untuk ini, tak tahu. Tak ada sudut dia. Jadi tak boleh guna ini, rumus ni. Kalau nak buat juga, cari satu sudut. Nak cari sudut tu guna petua kosinus. Kemudian dapat sudut tu guna petua rumus luas, baru boleh dapat jawapan dia. Ataupun ada satu lagi kaedah. Ini dalam KSSM ada. Dalam KBSM tak ada. Tapi ada pelajar yang dia jawab dalam periksa, dia guna rumus ni. Boleh diterima, iaitu guna rumus Heron. Okey, rumus Heron. Bukan rumus Herod, Heron. Okey, guna rumus Heron, area sama dengan, okey, ini kita guna aja rumus Heron ni, S darab S tolak A darab S tolak B darab S tolak C. A, B, C tu, okey, A, B, C ni adalah ini. A, B, C. Okey. Semua panjang sisi. Rumus Heron, dia tak menggunakan sudut. Kalau tahu semua sisi tu, kita tak perlu cari sudut. Boleh guna rumus Heron ni. Okey. Baik. S ni apa? S ni adalah semi perimeter. Okey, semi perimeter. Maksudnya dekat sini semi perimeter. Semi perimeter tu apa? Separuh perimeter. Okey. Perimeter semua ni. A, B, C. A tambah B tambah C, semi bahagi 2 lah. Untuk kes ni maksudnya S dia 13 pula dah. 12.3 tambah 5.5 tambah 9.6 bahagi 2. Okey, kita dapat S dia apa kat sini? S dia kita dapat 13.7. Okey. Okey, A kita tahu, B kita tahu, C kita tahu. Kita boleh cari tahu sini. Jadi area dia sama dengan 13.7 darab 13.7 S tolak A kan? A dia apa kat sini? Tolak 12.3 13.7 tolak B 5.5 darab 13.7 tolak 9.6. Okey, semua tu tolak. Jadi kita dapat area kat sini. Kalau kita selesaikan, yang ni kita akan dapat
64483.8316. Okey, kat sini. Nah. Jadi punca kuasa 2 nya kita akan dapat apa tu? 25.39 cm persegi. Okey, kalau menyebabkan cm persegi. Okey. Ha? Maknanya ada dua pilihan kat sini untuk nak selesaikan luas bagi satu segitiga yang tak sama sisi. Yang pertama, kalau kita tahu satu sudut kandung dia, sisi kita tahu, guna rumus ni. Nah, kalau tahu sama sisi, semua sisi kita tahu, sudut tak tahu, guna rumus Heron. Okey. Baik. Jadi ada 3 perkara dekat sini yang sampai. Nah, macam mana kita tarikhkan tadi rumus petua sin, petua cos dan rumus luas, dan juga rumus Heron. Rumus Heron tak dibuktikan kat sini nah. Cuma yang dapat dibuktikan petua sin, petua cos dan rumus luas. Nah. Dan saya harap anak-anak pelajar selepas ni kalau boleh cuba buat latihan dalam buku teks. Nah. Buku teks KSSM tu cuba try sendiri tengok. Nah. Cuba tengok. Ada banyak latihan kat sini yang kita boleh selesaikan. Nah. InsyaAllah. Saya yakin anak-anak pelajar semua, kalau kita ada berusaha dengan lebih lagi, insyaAllah Tuhan akan bagi rezeki, bagi apalah, nah. Maksudnya kat sini bagi idea kat kita macam mana kita nak buat latihan tu dengan cara yang lebih mudah. Okey. Jadi sampai sini saja untuk kelas saya nah. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.